Ben Beckman, bekas perseorangan lelaki England yang sering tampil di platform media sosial BWF, menaraikan pilihan 5 pencabar pingat emas dia di Olimpik Tokyo. Tidak mengherankan apabila senarai top 5 dia bermula dengan nombor 1 dunia Kento Momota. 4 lagi pilihan Beckman turut membabitkan 2 jago Denmark Victor Axelsen serta Anders Antonsen. Chen Long, penyandang pingat emas Olimpik, dirasakan Beckman masih punya pengaruh tersendiri. Dan hanya satu pemain Asia Tenggara melengkapkan senarai tersebut dan dia adalah pemain Indonesia Anthony Ginting. Bagi nombor 1 negara Zhejiang, senarai seperti ini tidak buat dia melatah tetapi punya perspektif tersendiri. Saya rasa bagi saya itu pun saya rasa biasa sebab saya pun recently baru dapat All England ni dan pun baru saja mungkin ada impact bagi orang lain bahawa saya adalah satu rising star di seluruh dunia ni. So memang saya pun tak expect mereka anggap saya sebagai satu contenders in Olympic nanti. So bagi saya ini pun satu berita yang bagus sebab dengan situation macam ni saya rasa lebih senang untuk saya, tak ada pressure, tak ada apa kan. Okey, kita bersama dengan Ahmad Charzad Sani untuk kita berbincang tentang kenapa nama Lee Zhejiang hero negara kita ni tidak tersenarai. Okey, soalan? Sebelum tanya Ahmad, saya pun senada dengan Lee Zhejiang. Saya tak peduli pun. Saya tak kenal pun Ben Beckman ni siapa. Tak pernah dengar pun nama dia. Lantak dia lah. Jangan kata anda Akbarsari, saya dah hampir dekad follow badminton pun baru hari ni saya kenal. Baru hari ni. Samalah. Okey, tapi apa-apa pun selepas saya laksanakan sedikit research, dia pernah menang 97 game. Siapa? Ben Beckman tu lah. Game kat mana? Entahlah. Dekat Universiti? kawan-kawan ni dekat college. Okey, Ahmad. Soalan ni memang ramai yang nak tahulah. So saya pun nak tahu juga pandangan peribadi Ahmad tentang pilihan Ben Beckman tadi tu. Salah ke betul pilihan dia, Ahmad? 100% tak salah. Saya lihat pemilihan senarai top 5, top 10 ataupun top 3 misalnya bersifat subjektif. Dan kalau dilihat pilihan Ben Beckman ni sebenarnya pilihannya sangat logik. Memandangkan 5 pemain yang dipilih Beckman itu merupakan pemain berstatus pilihan. Yang tidak ada dalam top 5 status pilihan adalah pemain Taiwan tu Chou Tien-chen. Saya faham mengapa dia pilih Kento Momota, pemain yang cukup luar biasa. Saya faham mengapa dia pilih Victor Axelsen. Dalam 4 kejohanan besar tahun ini, Axelsen layak ke 4 final, memenangi 2 daripada 2 kejohanan tersebut. Dan saya lihat Anthony Ginting, pilihan Beckman ini bersifat sebagai kuda hitam ataupun package kejutan. Ini merupakan perseorangan 5 teratas pilihan Lee Zhejiang. Kalau tadi itu Beckman punya pilihan. Ini Zhejiang punya pilihan. Berbeza dengan senarai Beckman tadi, betul. Ada Jonathan Christie berbanding dengan Chen Long. Itu satu beza. Itu satu perbezaan berbanding senarai Zhejiang dan juga Beckman. Saya lihat Zhejiang memilih Jonathan Christie kerana mungkin Jonathan Christie ni walaupun jarang memenangi kejohanan besar, berada dalam prestasi yang tidak baik, tapi mungkin ada special faktor. Dan saya lihat seperti Beckman, mengapa dia pilih Ginting dan mengapa Zhejiang memilih Jonathan Christie berbanding Chou Tien-chen misalnya adalah kerana faktor kejutan itulah. Okey, baik. Tapi dalam bicara kita ni kan, kat mana kita nak letak Lee Zhejiang? Pada akhbar dan dayang, siapa itu Lee Zhejiang? Lee Zhejiang adalah harapan negara kita. Itu tanggapan saya. Itu satu timbangan yang cukup realistik, harapan negara, seorang rising star pada pandangan saya, tetapi belum boleh diletakkan sebagai pemain pilihan ataupun contender untuk menangi pingat. Berbeza dengan Rio 2016 di mana pada ketika itu Datuk Lee Chong Wei sudah pun layak ke-3 Olimpik sebelum penampilan terakhir dia di Rio. Dan kalau kita lihat tapi ini merupakan sedikit kelebihan buat Zhejiang berbanding dengan penampilan pertama Datuk Lee Chong Wei di Athens 2004. Datuk Lee Chong Wei tersingkir di pusingan kedua. Pada ketika itu format badminton perseorangan lelaki knockout. Tapi di Tokyo ini Zhejiang sekurang-kurangnya boleh beraksi dalam 2 ataupun 3 aksi pemanas badan kerana dia akan bermula dengan round robin dan kemudian baru knockout. Jadi pada ketika ini saya berasakan seperti mana Zhejiang sebutkan, dia tak peduli, dia selesa dengan keadaan dia sekarang ni, tak ada pressure dan itu yang lebih baik. Kalau kita lihat di seluruh England, itulah senarionya di mana pada ketika itu orang semua marah dengan Zhejiang. Tidak meletakkan sebarang harapan tetapi dia berjaya muncul juara. Jadi apa kata kita dengarkan sendiri apa yang dikongsikan Zhejiang mengenai kenapa itu pilihan top 5 dia dan di mana dia meletakkan diri dia pada waktu orang sudah mula meramal pilihan-pilihan untuk mendapat pingat di Olimpik Tokyo.
kenapa saya pilih 5 orang ni sebab sebelum punya tournament ni mereka lah yang agak performance mereka pun agak stable, mungkin dalam semi-final macam ni kan. So itu sebab saya anggap mereka 5 orang ni lah. Macam saya pun to be honest memang tak stable langsung performance saya. Dan especially tahun ni boleh tengok dari turun sampai macam ni tiba-tiba naik macam ni pula. Saya pun agak confused. Dan sebelum ni saya pun sudah pernah cerita bahawa ini pun salah satu masalah saya yang saya kena ubah sebab performance saya itu graf terlalu up and down, terlalu tinggi. Zeja sendiri dah sebutkan dia pun tak konsisten. Boleh berada betul-betul di bawah ataupun berada di kemuncak prestasi. Yalah, saya rasa dia pun mungkin tak nak terlalu letak harapan tinggi untuk diri dia. Yes. Dia kalau orang lain yang akan letak dia harapan yang lebih tinggi. Dan saya pasti Ahmed. Dia ada kongsikan satu lagi masalah besar ketika ni. Dia tak tahu bila dia boleh gunting rambut. Oh, sebab lockdown. Kena hantar tukang gunting ke sana lah. Mungkin. Tapi tak boleh nak salahkan kita jugalah nak letakkan harapan dekat dia. Sebab Betul. kita semua rakyat Malaysia ni kita ada perasaan patriotik. Semangat tu ada. Mestilah kita nak lihat kalau pemain peminat kita pergi badminton jauh. India tengok senarai Ben Beckman tu dia tanya di manakah Bisai Prani. Yes. Penyokong Hong Kong tengok mana Angus Engkalong. Penyokong Perancis tengok di manakah Bryce Leverdes. Jadi itu sentimen kita cuba tampilkan. Macam tak mana salah. Ben Beckman nak jawab semua soalan tu Ahmed, nanti. Ahmed pula macam mana? Saya pasti Ahmed ada pilihan Ahmed sendiri. Ya, saya malas nak buang masa top 10, top 5 itu amatur. Jadi saya teruskan dengan top 3 saya. Top 3? Okey. Top 3 terus. Ini merupakan bayangan kedudukan podium yang saya tampilkan. Zeja menang pingat. Ni 1, 2, 3 ni tidak menggambarkan kedudukan podium. Ni cuma 3 pemain ataupun top 3. Zeja boleh jadi dia menang pingat emas ataupun menang pingat perak. Wow. Ataupun menang pingat gangsa. Tapi saya percaya kenapa Kento Momota ini merupakan satu kejohanan di hometown dia. Dia pernah melalui pelbagai cabaran. Walaupun di All England tidak beraksi dengan baik, tapi saya percaya dia akan tampil dengan aksi luar biasa. Victor Axelsen walaupun dihantui pandemik COVID-19 dia sendiri terkesan dengan wabak tersebut, Axelsen, tapi ya. dia sangat konsisten tahun ni Akbar. 4 final. 2 muncul juara dan itu merupakan satu statistik yang cukup baik. Dan kenapa Zeja sebenarnya dah yang sebutkan, kalau kita tak sokong Zeja, kita tak dokong kemampuan dia, siapa lagi nak sokong dia. Tapi saya percaya Zeja mampu jadi package kejutan. Berani kan? Kalau salah pun tak apa, 2024 dia lagi. Kalau bukan kita yang berikan sokongan kepada Tapi ini Zeja. secara realistik saya berasakan tidak mustahil. Zeja pernah menewaskan pemain seperti Chen Long, betul. Jonathan Christie, Yes. Cho Tian Chen. Jadi Tak ini mustahil, pemain-pemain yang dia akan jumpa di pusingan kalah mati nanti dan saya percaya dia memiliki segala kemampuan untuk cipta kejutan. Kita kena berikan kepercayaan kepada Lee Zeja sebab orang macam Ben Beckman tak akan melakukannya. So, tinggal kita je lah untuk Tapi saya berikan teringin harapan. untuk bersemuka dengan Ben Beckman dan saya akan cuba untuk dapatkan sesi Zoom mungkin dengan dia lah untuk berbicara mengenai Itu badminton. lebih baik. Why not? InsyaAllah. Kalau Tapi boleh. terima kasih kepada Ben Beckman. Kalau Ya, Ben ya. Beckman tak keluarkan senarai itu, saya tak ada idea untuk menawarkan perkongsian ni. Okey. Apa pun terima kasih Ahmed. Sama-sama Thank you, Akbar Sudah sudah Ahmed. berkongsi Thank analisis you, kita Ahmed. tentang badminton Malaysia dan kita nak tengok siapa